malam ni Zam ingin berkongsi dengan semua geng puaka kisah-kisah seram yang berlaku kepada mereka sewaktu bertugas di hospital. Seperti yang kita tahu, kerja sebagai seorang petugas hospital ni bukanlah mudah. Doktor ke jururawat ke sama je. Pelbagai cabaran yang harus dihadapi oleh diorang sewaktu menjalankan tugas. Dan tersimpan juga pengalaman-pengalaman misteri yang ingin diceritakan oleh mereka. Jadi jom guys, tak nak lengah masa, kita dengarkan kisah seram yang mereka alami sewaktu menjalankan tugas. Pengalaman yang dialami oleh Syah berlaku pada tahun 2015. Kisah dia bermula pada satu malam. Malam tu macam biasa, Syah ni merupakan doktor pelatih, kira baru je habis belajar dan mula bekerja di hospital. Jadi doktor yang baru habis belajar ni, diorang ni on call. So diorang kena standby untuk bertugas. Dan Syah ni ada dua orang kawan, Tika dan juga Sarah. Diorang ni pun doktor pelatih juga. Jadi bermulalah perjalanan hidup diorang sebagai doktor pelatih dekat sebuah hospital yang terletak dekat area Kuala Lumpur. Jadi pada malam tu, diorang ni belum ada tugas lagi. So Syah pun ajaklah si Tika dan juga Sarah ni untuk pergi pusing kawasan hospital. Bukan jauh pun, sebabkan diorang ni kerja dekat bahagian emergency. So diorang pusing kat situ je lah. Dan waktu pusing, barulah diorang perasan bilik mayat terletak berdekatan dengan bilik emergency. Nak dipendekkan cerita, tak lama lepas tu, diorang dapat satu kes kemalangan yang melibatkan seorang pakcik dan juga budak remaja. Budak tu selamat. Okey, dia cedera sikit je. Tapi sebagai seorang doktor, bila dah ada pesakit dekat bahagian emergency, nak tak nak, diorang kena check juga. Manakala pakcik tu dalam keadaan tenat, dia tak bernafas dah. Jadi diorang gunakan alat defibrillator, defibrillator, senang cerita alat pam jantung tu, nak biar jantung pakcik tu dia jadi pam balik. Berkali-kali diorang buat, tak boleh juga. So diorang kena guna teknik CPR. Jadi bergile-gile lah Syah, lepas tu Tika, lepas tu Sarah. Dan sewaktu diorang tengah nak selamatkan pakcik tu, diorang diawasi oleh seorang doktor senior. Sebab diorang ni pelajar kan. Dan waktu tengah buat-buat, tiba-tiba Sarah ni cakap kat Syah, "Syah, aku nak terkencing lah Syah." So bila Sarah cakap, doktor senior ni terdengar sebab Sarah cakap agak kuat. Dia teruslah cakap kat Sarah, "Kalau kau nak pergi tandas, kau pergi cepat. Tapi tandas depan ni berkunci tau. Kalau kau nak, kau kena pergi tandas hujung." Tandas hujung, Sarah dah pandang Syah, Syah dah pandang Sarah. Sebab kalau nak pergi tandas hujung, diorang kena melintas bilik mayat. Hoi, dah meremang dah. Tapi disebabkan Syah dan juga Sarah ni tak berganjak juga, manakala Tika ni tengah ni berempah pulas ni tekan dada pakcik tu. So doktor senior ni marahlah. Cepatlah pergi, kita tengah sibuk ni. Jadi Sarah ni terkejut. Yang nak marah sangat ni kenapa? Bab nak kencing ni, benda bukan boleh kawal. Kalau dia nak keluar, dia keluar juga. Dan pada masa tu, Syah ni, dia bukan takut kena marah. Dia takut nak pergi tandas dekat ujung. Sebab nak pergi tandas tu, tak ada hal. Lalu depan bilik mayat pun tak ada hal. Cumanya, dah pukul 2 pagi, Mat. Dekat hospital, pukul 2 pagi. Bukan macam kat funfair. Meriah macam tu. Memang sunyi sepi je. Jadi berjalanlah si Sarah ditemani oleh Syah menuju ke tandas yang terletak bersebelahan dengan bilik mayat. Jadi masa diorang berjalan menuju ke tandas, Sarah dan juga Syah ni, dia rasa takut. Tapi bila dah dekat, barulah diorang lega sikit sebab lampu dekat bilik mayat terpasang. Dan diorang nampak ada seorang doktor lelaki yang duduk dekat bilik mayat. So bila dah hampir, betul-betul dah melintas di hadapan bilik mayat, diorang nampak yang doktor lelaki yang tengah duduk menjaga bilik mayat memandang tepat ke arah muka mereka dengan satu pandangan yang ketat, tak ada senyum punya. Dan disebabkan diorang ni doktor pelatih, nak hormat punya pasal, sebab dah melintas betul-betul dekat hadapan doktor lelaki ni, Sarah dan juga Syah ni pun senyum lah. Tapi sama tak? Muka doktor lelaki ni ketat je, pandang je diorang tau. Dan pada masa tu dalam hati Syah, "Oi, engkau ni kerek betul. Buat relax sudah. Orang senyum-senyum je lah balik."
Dan disebabkan Sarah ni dah tak tahan, diorang pun bergegaslah pergi ke tandas. Dan masa tu Sarah masuk ke dalam tandas, manakala Syah ni hanya tunggu di luar tandas. Dan kalau korang nak tahu, Syah ni walaupun nama dia macam lelaki, tapi dia ni perempuan. Dan waktu Syah ni lepak kat luar tandas, Syah ni sempat memerhatikan di bahagian bilik mayat. Dan dia terkejut. Apa hal lampu bilik mayat yang tadinya terpasang tiba-tiba dah jadi gelap? Pada masa tu dah mula takut dah. Tapi Syah ni rasa lega disebabkan dia masih nampak lagi doktor lelaki yang kerek ni duduk di tempat yang sama. So Syah ni pun dia tunggulah. Tunggu, lebih kurang dalam 5 minit Sarah pun keluar daripada tandas. Dan sebelum diorang bergerak menuju ke bilik emergency balik, Sarah ni sempat cakap dekat Syah, engkau tak nak pergi tandas ke? Kejap kang nak terkencing, aku tak nak teman kau dah. Dan Syah pun menggelengkan kepala. Lalu mereka berdua bergegas menuju ke bilik emergency untuk sambunglah buat kerja nak selamatkan pakcik tu. Dan waktu diorang berjalan melintas di hadapan doktor lelaki yang duduk kat bilik mayat ni, muka doktor lelaki ni sama juga dengan tak ada senyumnya, dengan mata yang terjegil memandang tepat je ke arah Sarah dan juga Syah yang sedang berlari-lari anak tu. Dan sebaik saja Sarah dan juga Syah sampai di bilik emergency, mereka nampak yang Tika dan doktor senior ni dah kepenatan dah. Sebab daripada tadi, diorang sedaya upaya cuba tekan dada pakcik ni, nak selamatkan pakcik ni, tapi tak berjaya. Dan pada masa tu, Syah dan Sarah pun menggantikan tempat diorang. Lebih kurang 15 minit guys, tiba-tiba lagi sekali Tika ni buat hal. Waktu Syah dan juga Sarah tengah cuba menyelamatkan pakcik ni, Tika cakap dekat Syah, Syah, weh, kau boleh teman aku tak? Aku rasa nak terkucil lah. Syah ni teruslah cakap kat Tika, engkau ni tadi tak nak pergi. Alah, kau pergi je lah tandas tu seorang-seorang, dekat ujung tu je. Tapi Tika ni takut lah. Dia cakap lah dekat Syah, takkanlah aku seorang lalu depan bilik mayat tu. Dan ditenangkan oleh Sarah. Sarah cakap kat Tika, alah, kau tak payah takut lah. Tadi time aku dengan Syah pergi jalan kat bilik mayat tu, kita orang nampak dekat bilik mayat tu ada doktor. Relax je, kau pergi je lah. Doktor tu relax je, lepak kat situ, tak payah takut sangat. Dan waktu Sarah cakap macam tu, doktor senior ni terdengar. Dan doktor senior ni pun tegurlah Sarah, ada doktor jaga bilik mayat malam-malam macam ni? Dan Sarah pun menganggukkan kepala. Adalah. Tadi kita orang pergi tandas, doktor tu duduk kat situ. Lalu doktor senior ni muka dia dah pelik dah. Ya ke? Kejap. Doktor yang you cakap ni, dia rambut belah tepi Dia pakai baju putih, lepas tu dia pakai cermin mata. Bila Sarah dengar doktor senior cakap macam tu, dia pun menganggukkan kepala. Syah pun sama juga menganggukkan kepala. Tetapi diorang berdua pelik. Kenapa doktor senior ni muka dia macam suspense macam je? Dan waktu tu lah Syah memberanikan diri. Walaupun dia tengah cuba nak menyelamatkan pakcik yang tak boleh bernafas, dia tegur juga doktor senior ni. Doktor, apa yang pelik sangat? Dan korang nak tahu apa jawapan doktor senior? Bukan pelik pun. Aku tak pernah nampak pun doktor yang korang maksudkan ni. Setahu aku, malam-malam mana ada sesiapa yang nak duduk kat bilik mayat tu. Tapi disebabkan korang dah ternampak, baru aku teringat. Sepanjang aku kerja kat sini, aku pernah dengar doktor-doktor lain cakap yang dekat bilik mayat tu memang ada penampakan seorang doktor yang memakai cermin mata seperti mana yang aku gambarkan dekat korang. Tapi doktor tu dah lama meninggal dunia. Terkejut Sarah dan juga Syah ni. Pakcik yang tak boleh bernafas tu, bila Sarah dan Syah terdengar macam tu, kuat betul diorang tekan dada pakcik tu. Terus pakcik tu tersedar, terus stable. Daripada tak bernafas, pakcik tu terus So berjayalah juga diorang selamatkan pakcik tu. Tetapi pada masa ni, Sarah dan juga Syah, diorang lagi nak tahu apa yang dimaksudkan oleh doktor senior ni. Doktor yang dekat bilik mayat tu dah lama mati. Lalu doktor senior ni pun menceritakan sebenarnya apa yang korang nampak,
dia tu bukan manusia, dia jelmaan. Aku dulu pun tak percaya. Tapi sebab korang dah nampak, kiranya cerita tu bukan rekaan lah. Memang betul lah. Dan pada masa ni, sebaik saja Tika terdengar perbualan di antara doktor senior bersama kawan-kawan dia, Tika ni terus melupakan hajat dia. Air kencing dia seakan-akan dah masuk balik. Tak jadi terus nak pergi tandas. Hoi, memang tak berani lah. Jam pada masa tu dah hampir pukul 3 pagi. Kalau dia nak pergi ke tandas, buatnya dia ternampak jelmaan doktor yang rupa-rupanya bukanlah seorang manusia. Mau pensan Tika. Dia memang kecut, dia memang tak berani. Dan selepas daripada kejadian tu, pada malam tu, Alhamdulillah, diorang berjaya juga selamatkan pakcik yang kemalangan. Dan pakcik tu pun berada dalam keadaan stabil. Tetapi, itulah orang cakap, ajal, jodoh, maut di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun mereka berjaya selamatkan pakcik tu daripada meninggal dunia, tetapi masalah dia, budak remaja yang dah stabil, yang tak ada apa-apa kecederaan, tiba-tiba jatuh pingsan dan akhirnya budak lelaki tu yang meninggal dunia. Allahu Akbar. Sedih, kecewa Tika, Sarah dan juga Syah. Diorang tak pernah sangka. Tetapi nak buat macam mana? Doktor pun manusia juga. Terpaksalah terima ketentuan. Tak semua orang, tak semua nyawa diorang mampu selamatkan. Hai. Kisah yang kedua ni berlaku kepada kawan Dr. Shah yang dikenali sebagai Dr. Hamlet. Dr. Hamlet ni merupakan seorang doktor psikiatri ataupun seorang pakar sakit mental. Sesiapa sahaja yang ada masalah tekanan jiwa, yang ada masalah stres, masalah depression, lepas tu trauma, semuanya akan berjumpa dengan Dr. Hamlet. Dan Dr. Hamlet ni sepanjang dia bekerja, lagi-lagi pula pada tahun 2023, menurut Dr. Hamlet memang banyak tekanan perasaan. Kadang-kadang orang yang sakit mental ni dia tak sedar yang dia ada sakit mental. Sebagai contoh, Dr. Hamlet pernah mendapat seorang pesakit. Apabila Dr. Hamlet temu ramah ataupun bertanya berkenaan pesakit ni, pada awalnya dia tak nak mengaku. Bila Dr. Hamlet cakap, awak ni ada masalah tekanan ni. Tetapi secara kebiasaan, orang yang sakit mental ni kadang-kadang dia tak tahu. So dia tak nak mengakulah. Mana ada, saya okey je. Itu memang jawapan klise. Orang yang sakit mental ni, dia tak nak mengaku. Jadi Dr. Hamlet tanya lagi. Okey, kalau betul awak tak ada sakit mental, cuba awak buka TikTok. Saya nak tengok kelakuan awak sewaktu awak main TikTok. Dan pesakit ni pun dengan bangganya, dia cakap kat Dr. Hamlet, okey, boleh. Saya main TikTok depan doktor. Doktor boleh tengok yang saya normal. Dan apabila pesakit ni dah on TikTok live dia, pada masa itulah terselah yang rupa-rupanya orang-orang ni dia ada gangguan mental. Sebab apabila Dr. Hamlet tengok pesakit ni terus melakukan beberapa aksi. Nyam 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 nyam. Sedapnya, sedapnya. Oh, durian. Busuknya durian. Bola. 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 Thank you guys. Oh, love. Love. Thank you guys. Bola. Bola. Sakitnya. Bola. Sakitnya. Thank you. Oops, sorry. Itulah cabaran yang harus dihadapi oleh Dr. Hamlet sepanjang dia bertugas sebagai doktor sakit jiwa. Kadang-kadang tu, pesakit yang dia dapat memang cukup mencabar. Contohnya seperti tadi. Tetapi dalam banyak-banyak pengalaman yang pernah dialami oleh Dr. Hamlet, ada satu pengalaman yang melibatkan seorang wanita yang tengah syarat mengandung dan pengalaman dia cukup berbeza berbanding pesakit-pesakit yang lain. Kerana ini merupakan pengalaman pertama Dr. Hamlet berdepan dengan gangguan-gangguan mistik. Dikatakan adalah satu hari semasa Dr. Hamlet ni sedang bertugas, tiba-tiba dia didatangi
oleh satu pasangan, seorang lelaki yang berusia lebih kurang 30-an dan seorang wanita yang lebih kurang sama je umur dia, dan wanita ni sedang syarat mengandung. Dan apabila Dr. Hamlet tanya lelaki ni apa masalah dia, lelaki ni mengatakan bahawa perempuan yang berada di sebelah dia merupakan isteri dia, dan isteri dia memang tengah mengandung. Tetapi dia percaya bahawa isteri dia ada masalah gangguan mental. Dan sebagai doktor sakit jiwa, Dr. Hamlet ni dia tak boleh terus percaya. Kerana sebagai seorang doktor sakit jiwa, dia kena tahu dulu apa masalah sebenar perempuan ni. Sebab semua masalah mental bukan sama. Ada orang yang mengalami depression, masalah kemurungan. Ada orang ada trauma yang terlampau sangat disebabkan masa silam. Dan semasa sesi merawat pesakit dilakukan oleh Dr. Hamlet, Dr. Hamlet ada menunjukkan beberapa soalan kepada wanita ni. Apa masalah awak? Cuba awak bagi tahu saya. Suami awak cakap yang awak ni ada tekanan perasaan. Pada awalnya, wanita ni dia macam takut-takut tau. Muka dia gelisah je. Jadi Dr. Hamlet ni dia dah biasa. Dah doktor pakar kot. Dah bekerja dalam bidang tu hampir 10 tahun. So memang ni normal lah. Kadang-kadang orang ni dia memang takut. Jadi Dr. Hamlet ni cubalah berlembut dengan perempuan ni. Kasih dia masa. Dan akhirnya, isteri kepada lelaki ni yang tengah syarat mengandung memberitahu Dr. Hamlet dia tak ada masalah mental. Tetapi doktor, saya selalu dekat rumah tu, saya selalu dengar bisikan. Bila Dr. Hamlet nampak reaksi perempuan tu macam tu, dia pun tulis dekat nota dia. Biasalah ni, bagi diri Dr. Hamlet, ini merupakan salah satu tanda yang memang betul perempuan ni ada masalah mental. Sebab kebiasaannya, dia akan cakap terdengar bisikan lah. Lepas tu mulalah ada suara-suara halus yang menyuruh saya buat tu, buat ni. Jadi Dr. Hamlet meneruskan lagi soalan dia. Cuba awak bagi tahu saya, bisikan-bisikan ni suruh awak buat apa? Dan wanita ni memberitahu Dr. Hamlet, kadang-kadang doktor, bisikan ni suruh saya cederakan diri saya. Dia tak nak saya gembira. Dia cakap suami saya jahat. Dia cakap saya kena berpisah dengan suami saya. Dan lagi teruk doktor, bukan sekadar bisikan. Saya selalu nampak lembaga hitam doktor. Dia selalu muncul depan saya. Sebaik sahaja Dr. Hamlet telah pun mendengar segala masalah yang dihadapi oleh wanita ni. Walaupun Dr. Hamlet dah banyak kali dengar alasan yang sama, nampak kelibat lah, nampak benda yang menakutkan, bisikan-bisikan yang suruh dia buat perkara-perkara yang tak elok. Tetapi tak tahu kenapa bulu roma Dr. Hamlet terus meremang satu badan. Dan apabila Dr. Hamlet tanya suami dia, kenapa boleh jadi macam ni? Macam mana isteri awak tiba-tiba boleh ada tekanan perasaan? Dan pada masa tu barulah logik. Sebab suami perempuan ni bagi tahu Dr. Hamlet, dia baru sahaja dibuang kerja beberapa bulan yang lepas. Bil elektrik, bil air dah lama tertunggak. Bil air yang lama tertunggak tu pisang tu. Siapa faham lah. So bila dah macam tu, Dr. Hamlet pun tak heran lah. Alah, patutlah ada masalah keluarga rupanya. Laki dia ni dibuang kerja, patutlah isterinya tekanan jiwa. Lagi-lagi pula tengah syarat mengandung. Banyak sangat fikir. So Dr. Hamlet tak ada fikir apa. Dr. Hamlet mengarahkan suami dia untuk bawa isteri dia ni pulang terlebih dahulu dan tengok keadaan. Kalau bertambah teruk, barulah datang berjumpa Dr. Hamlet balik. Dan Dr. Hamlet memberikan tempoh lebih kurang 2 minggu. Tetapi tak sampai 2 minggu, baru sahaja seminggu, Dr. Hamlet mendapat satu berita yang suami dia katakan isteri dia ni cuba mencederakan diri dia, cuba bunuh diri. Dan sewaktu suami dia bawa lagi sekali isteri dia yang tengah syarat mengandung berjumpa Dr. Hamlet, boleh nampak kesan, banyak gila kesan kelar dekat tangan ni tau. Dan pada masa tu, itu dah merupakan tahap bahaya. Jadi Dr. Hamlet pun mengarahkan supaya wanita ni tinggal di hospital dan tidak dibenarkan pulang. Dan perempuan ni pun tidak boleh berkongsi bilik dengan sesiapa disebabkan dia pernah ada cubaan bunuh diri. Dan selepas sahaja suami dia dah balik, Dr. Hamlet pun cubalah tanya perempuan ni, kenapa yang awak nak bunuh diri?
Dan korang nak tahu, perempuan ni cakap, "Bukan saya yang buat, doktor. Saya tak buat ni. Ni bukan saya buat. Doktor nak tahu tak? Ini lembaga hitam tu lah yang buat, doktor. Setiap kali saya tak nak dengar cakap dia, dia suruh saya bunuh diri. Tapi ini bukan saya buat. Dia cakar saya, doktor. Ini dia yang cakar saya." Dr. Hamlet pun menggelengkan kepala. Memang dah kritikal lah. Memang dah tahap banana pisang perempuan ni. Betul lah cakap suami dia. Kemungkinan isteri dia yang tengah syarat mengandung ni mengalami satu kemurungan yang teruk sehingga ada cubaan membunuh diri. Jadi Dr. Hamlet pun memberilah ubat dan cuba untuk tengok sama ada keadaan perempuan ni akan bertambah elok daripada hari ke hari. Dan yang peliknya, sepanjang wanita tu ditahan di hospital lebih kurang seminggu, keadaan wanita ni seperti manusia biasa. Dia tak ada cuba bunuh diri. Dia boleh berkomunikasi macam biasa. Tak ada pun histeria, tak ada pun menjerit-jerit macam pesakit mental yang lain. Dia boleh jawab segala persoalan yang diajukan oleh Dr. Hamlet kepada dia. Jadi Dr. Hamlet apabila tengok perubahan yang positif dan perempuan ni pun meminta diri supaya benarkan dia untuk pulang, duduk balik dengan suami dia, Dr. Hamlet pun benarlah kan. Dan Dr. Hamlet cakap kat suami dia, awak layanlah isteri awak sebaik mungkin. Alhamdulillah, sepanjang dia tinggal sini, saya rasa keadaan mental dia dah okey. Walaupun keadaan ni jarang berlaku, tetapi it's fine. Doktor semua nak speaking kan. So husband suami dia pun bawa lah isteri dia ni pulang. Dan keadaan kembali tenang balik. Bagi diri Dr. Hamlet, wah, baguslah. Dia berjaya juga menyelamatkan wanita tu daripada bunuh diri. Tetapi tak lama, tak sampai 2 hari pun, suami perempuan ni hantar balik isteri dia. Dan kali ni bertambah teruk. Yang dahulunya hanya kelar di tangan, kali ni suami dia cakap yang isteri dia cuba mengelah leher dia sendiri. Ada terdapat banyak gila kesan luka dekat leher. Jadi disebabkan dah kritikal, Dr. Hamlet pun rasa, hui, this lady pandai game saya. Dekat sini buat-buat normal, bila balik barulah ada tekanan jiwa. So kali yang kedua, Dr. Hamlet mengarahkan jururawat supaya mengawasi perempuan ni 24 jam. Sebab ni dah tahap bahaya dah. Kalau dah boleh kelar-kelar leher ni, buatnya dia bunuh diri kat hospital, Dr. Hamlet juga yang nak kena menjawab tau. Dan pada masa tu, apabila wanita tu duduk dekat hospital, segalanya amat menakutkan bagi Dr. Hamlet. Sepanjang wanita ini ditahan di pusat rawatan sakit mental, Dr. Hamlet teramat pelik sebab wanita ni selama seminggu menunjukkan ciri-ciri bahawa wanita ini tidak mempunyai sebarang masalah. Tak tahu kenapa apabila suami dia hantar di pusat rawatan tu, memang keadaan wanita ni teramat teruk. Dengan rambut yang tidak terurus, sentiasa dalam keadaan resah, jiwa dia tak tenang, meronta-ronta. Tetapi sepanjang dia tinggal dekat pusat rawatan tu, apabila Dr. Hamlet 24 jam mengarahkan jururawat untuk tengok wanita ni, keadaan dia seperti orang biasa. Komunikasi dia okey, tak ada mengamuk, tak ada buat hal. Time makan dia makan, time tidur dia tidur. Sebab selalunya kalau orang sakit mental, engkau suruh dia makan, dia mandi. Engkau suruh dia mandi, dia tidur. Engkau suruh dia cakap, dia senyap. Bila engkau senyap, dia cakap pula. Pisang mat. Tapi wanita ni berbeza, teramat berbeza. Tetapi hanya untuk minggu yang pertama. Wanita ni yang pada awalnya dalam keadaan tenang, masuk sahaja minggu kedua, dah mula meronta-ronta. Boleh dikatakan hampir setiap malam apabila Dr. Hamlet pergi sahaja ke bilik wanita ni untuk tengok keadaan dia, setiap malam lah Dr. Hamlet akan dapati
yang dia ni dalam keadaan yang teramat resah. Bila tengok keadaan wanita ni berubah secara drastik dalam sekelip mata, itu telah membuatkan Dr. Hamlet mengadakan satu sesi. Dia lebih kurang macam sesi temu ramah lah, untuk dia lebih ambil tahu apa masalah engkau sebenarnya. Engkau ada tekanan jiwa ke? Engkau ni dah memang short ke? Ataupun kau ni trauma? Manalah tahu sepanjang dia kahwin dengan laki dia kan menjadi mangsa dera ke? Dan sewaktu Dr. Hamlet mengadakan sesi temu ramah bersama wanita ni, apa yang menakutkan, sepanjang sesi tu Dr. Hamlet ada bertanyakan beberapa soalan. Salah satunya, kenapa awak sewaktu minggu pertama saya tengok awak macam biasa sahaja, tak ada pun ciri-ciri orang yang mempunyai tekanan perasaan. Tetapi apabila masuk minggu kedua, hampir setiap malam awak akan meracau, awak akan meronta, sampai saya terpaksa mengarahkan jururawat supaya kasih ubat penenang dekat awak tau. Dan bila wanita ni bagi tahu Dr. Hamlet memang rasa lain macam. Sebab menurut wanita ni, Doktor, kan saya dah cakap, saya tak stres. Saya tak ada sakit jiwa, saya tak ada sakit mental. Doktor kena percaya saya, doktor. Doktor saksi sendiri. Saya okey je sepanjang tinggal kat sini. Tapi doktor nak tahu tak? Dia dah ada dekat sini, doktor. dekat sini, Dr. Hamlet tak faham apa yang dikatakan oleh wanita ni. Siapa yang dah ada dekat sini? Dan wanita ni mengatakan, Doktor, kan saya dah cakap kat doktor. Benda tu, dia yang paksa saya, doktor. Dia tak suka apabila saya keluar daripada rumah tu. Dia marah, doktor. Dia nak pisahkan saya dengan laki saya. Bila dia dapat tahu saya ada kat sini, dia dah datang, doktor. Lembaga hitam tu dah ada dekat sini. Doktor, jaga-jaga, doktor. Dia dah duduk dekat hospital doktor ni. Tu doktor. Dia nampak. Dia dengar, doktor, apa kita cakap. sebaik saja Dr. Hamlet tengok reaksi wanita ni dan apa yang dia katakan, secara tiba-tiba Dr. Hamlet rasa teramat takut. Seakan-akan apa yang dikatakan oleh wanita ni bukanlah satu penipuan ataupun satu ilusi. Sebab pada masa tersebut, apabila wanita ni menunjukkan ke arah pintu yang konon-kononnya lembaga hitam tu sedang memerhatikan dia, Dr. Hamlet ni mengalihkan pandangan dia, memandang ke arah pintu. Dan pada masa tu, sekilas lalu sahaja, Dr. Hamlet seakan-akan ternampak ada bayang-bayang hitam yang tengah tengok dia orang. Yang tengah tengok Dr. Hamlet ni menemu ramah perempuan ni. Tapi dalam sekelip mata je, lebih kurang dalam 5 saat. Jadi pada masa tersebut, Dr. Hamlet ni terpaksa mengawal perasaan dia. Kemungkinan ini hanya ilusi, ini hanya mainan perasaan. Come on, Dr. Hamlet mana boleh percaya benda-benda tahyul. Betul, Dr. Hamlet tak nafikan makhluk gaib, jin ni memang wujud. Tetapi mesti ada penjelasan secara saintifik apa yang menyebabkan perempuan ni berkelakuan teramat pelik. Jadi apabila dah terjadi kejadian tu, Dr. Hamlet pun tidak menghiraukan pada masa tu. Apabila masuk malam berikutnya, time ni lah Dr. Hamlet baru tahu yang apa wanita ni katakan bukanlah ilusi disebabkan tekanan perasaan. Apa yang terjadi memang di luar bidang kuasa Dr. Hamlet. Jam telah menunjukkan pukul 10 malam. Pada masa ni Dr. Hamlet bersama jururawat dia melakukan rutin seperti biasa.
pergi daripada setiap bilik ke bilik untuk memberikan ubat kepada pesakit-pesakit dan juga tengok keadaan mereka. Dan sebaik saja Dr. Hamlet sampai betul-betul di hadapan bilik wanita ni, Dr. Hamlet pun buka lah pintu macam biasa. Dan pada masa tu, Dr. Hamlet dapati secara kebiasaannya wanita ni akan baring dekat atas katil dia. Tapi pada masa tu, wanita ni tak ada kat atas katil. Jadi Dr. Hamlet ni, dia carilah mana pergi perempuan ni. Bilik ni bukan besar pun. Takkanlah dia boleh terlepas keluar. Dan lepas Dr. Hamlet perhatikan betul-betul, Dr. Hamlet nampak yang wanita ni, dia duduk betul-betul dekat bawah katil. Jadi pada masa tu Dr. Hamlet tak fikir apa. Dr. Hamlet pun teruslah cakap dekat wanita ni. Contohlah nama dia Wati. Wati, ya Allah, dah kenapa yang pergi duduk kat bawah katil tu? Dah elok-elok dah kita orang sediakan katil. Tak payah keluar daripada bawah tu. Wanita ni tidak mengendahkan apa yang dikatakan oleh Dr. Hamlet. Dan belum sempat Dr. Hamlet mengarahkan jururawat supaya heret perempuan tu keluar daripada bawah katil, mereka terdengar yang wanita ni seakan-akan sedang makan kat bawah katil. Sebab boleh dengar dengan cukup rakus, wanita ni mengunyah dengan begitu kuat tau. Dengan perasaan yang gemuruh campur sedikit dengan perasaan yang agak takut, Dr. Hamlet pun cuba mendekati wanita ni untuk dia tengok lebih dekat apa yang wanita ni sedang makan. Pada masa tu, setahu Dr. Hamlet, wanita ni tidak dibenarkan untuk makan di dalam bilik dia. Semua pesakit harus makan di kantin yang telah disediakan. Tak boleh bawa masuk makanan kat dalam bilik. Apabila Dr. Hamlet berjalan selangkah demi selangkah, Dr. Hamlet dapati susuk tubuh yang sedang makan dekat bawah katil. Seluruh badan dia, mulut dia, muka dia dipenuhi dengan darah. Yang teramat terkejut apabila Dr. Hamlet nampak apa yang wanita ni sedang makan tak lain tak bukan, dia sedang makan anak dia sendiri, janin dia sendiri. Sebab Dr. Hamlet dapati dia boleh ambil betul-betul di celah kangkang dia, mengeluarkan sesuatu seolah-olah ketulan darah, dan dengan kedua belah tangan cukup rakus wanita ni makan macam tu tau. Dan bila Dr. Hamlet nampak, memang dah terketar dah. Jururawat yang bersama Dr. Hamlet dah lari keluar terlebih dahulu. Apa yang bakal dilalui oleh Dr. Hamlet memang susah untuk dia percaya. Sebab bila dia sedang leka tengok makhluk ni sedang meratah janin dia sendiri, daripada arah tandas yang ada kat dalam bilik tu, Dr. Hamlet terdengar ada satu suara yang menegur dia. Doktor, sini doktor. Kan saya dah cakap, benda tu dah datang. Benda tu dah ada kat dalam bilik. Doktor, sini, duduk dekat saya doktor. Siapa yang doktor tegur tu? Jangan tegur dia doktor. Biarkan dia. Biarkan je doktor. Dr. Hamlet terus mengalihkan pandangan dia memandang ke arah tandas, dan alangkah terkejutnya Dr. Hamlet, dekat tandas tu dia nampak pesakit wanita ni sedang menyorok di balik pintu tandas dan memanggil dia dengan muka yang teramat takut. Jadi dalam diri Dr. Hamlet pada masa tu, dalam kepala otak dia, kalau pesakit aku menyorok dekat dalam tandas, sekarang ni
Siapa yang duduk dekat bawah katil tu? Secara perlahan-lahan, Dr. Hamlet pun dalam keadaan terketar. Dia punya air kencing dah hampir nak keluar disebabkan terlalu takut. Dengan perasaan berani tak berani, Dr. Hamlet pun pandang ke bawah katil dan pada masa inilah lembaga yang sedang makan janin dia sendiri, sebaik sahaja Dr. Hamlet pandang dia, lembaga ni tepat memandang ke arah Dr. Hamlet dan mengukirkan senyuman yang teramat menakutkan. Nah, dia tak fikir apa, dia lari keluar sepantas yang boleh dan sejak daripada kejadian tu, Dr. Hamlet pun meminta tolong kepada senior dia, doktor-doktor pakar yang lain, apa yang perlu dia buat kepada wanita ni. Dan menurut doktor pakar yang pangkat lebih tinggi daripada Dr. Hamlet, dia katakan apa yang dialami oleh wanita ni memang di luar bidang kuasa kita. Ini bukan psikologi, ini bukan masalah mental. Kemungkinan kita kena minta tolong dengan perawat-perawat yang pakar dalam perubatan Islam kerana ini telah melibatkan alam di sebalik mata ataupun ini telah melibatkan ilmu yang di luar bidang kuasa Dr. Hamlet. Dia dah mula berkait dengan benda mistik. Jadi bila dah terima nasihat daripada kawan-kawan doktor yang lain, Dr. Hamlet pun terus call suami kepada wanita ni dan Dr. Hamlet pun memberitahu suami kepada wanita ni apa yang terjadi kepada isteri dia memang di luar bidang kuasa Dr. Hamlet. Kemungkinan kena bawa isteri kau pergi jumpa ustaz. Dan apabila suami dia bawa isteri dia pergi berjumpa ustaz, pergi mendapatkan pertolongan daripada perawat Islam, memang betul akhirnya segalanya terjawab. Rupa-rupanya isteri dia bukanlah ada masalah mental. Dr. Hamlet pun rasa sedih kepada diri dia sendiri. Ya Allah, disebabkan dia ni terlalu nak ikut sains sangat. Dia bukan tak percaya alam gaib, tetapi dia ni tak yakin. Dan apabila dia sendiri alami situasi tu, kejadian seram tu, rupa-rupanya wanita tu tak reka cerita. Memang betul ada lembaga hitam yang sering kali ikut wanita ni disebabkan wanita ni terkena sihir. Ada orang yang menyihir keluarga wanita ni supaya dia bercerai dengan laki dia. Penyihir ni memang tak nak tengok wanita ni hidup senang. Dia rasa sakit hati sebab kehidupan wanita ni cukup bahagia. Ada anak, suami dia pun kerja bagus. Tetapi bila dah terkena sihir, itu yang dia meracau-racau, membisikkan kata-kata supaya perempuan ni bunuh diri dia dan minta cerai kepada laki dia. Dan lagi teruk, apabila sihir ni telah menyebabkan keluarga ni kacau bilau. Suami dia kena buang kerja, lepas tu daripada kehidupan yang mewah, sekarang ni hutang keliling pinggang. Tetapi ini merupakan satu pengajaran yang teramat besar dan tidak akan dilupakan oleh Dr. Hamlet sepanjang dia bertugas sebagai seorang doktor pakar mental, guys. Jadi itulah saja guys kisah untuk malam ni. Aku harap korang terhibur dengan kisah Ghospital. Dua kisah yang diceritakan oleh Shah dan juga Dr. Hamlet. Kejadian yang agak menyeramkan sepanjang mereka menjadi seorang doktor. Aku harap korang dapat segala pengajaran dan juga iktibar. Dan ingat, jangan taksub. Anggaplah sekadar hiburan. Wallahualam, kita pun tak tahu kisah ni betul ke tidak. Tetapi korang ambil lah segala kebaikan dan buang segala keburukan. So macam biasa, kalau korang suka dengan kisah pada malam ni dan korang nak support Zaf channel, tekanlah button subscribe dan juga bell notification supaya setiap kali Zaf upload video baru korang takkan terlepas. Dan jangan lupa tekan sekali button like, tanda korang memang suka dengan kisah-kisah seram yang Zaf sampaikan. Dan kepada haters, kalau korang tak suka, macam biasa guys,
tekan je button dislike tu dan komen lah apa yang korang nak komen dekat bawah tu. Suka hati korang lah, Mat. Janji korang hidup bahagia. Amin amin ya rabbal alamin. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam malam puaka yang akan datang. Stay safe, stay healthy guys. Bye-bye. Assalamualaikum. Selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-66. Merdeka! 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 Luaskan kuasamu, geng puaka.